Pernah tak anda tertanya kenapa rasa mengantuk lepas makan pulut? Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini, dan hari ini Aizat nak bercerita tentang beras. Apa yang menentukan beras itu menjadi nasi ataupun pulut? Perkara ini dipengaruhi oleh jenis kanji yang terdapat dalam beras tersebut. Dua jenis kanji tersebut ialah amylose dan juga amylopectin. Amylopectin adalah larut air dan apabila dimasak, ia akan menghasilkan cecair yang pekat dan melekit. Jadi inilah yang dikatakan sebagai sifat pulut ataupun sticky rice. Dan kalau anda nak jadi lebih fancy, glutinous rice. Beras lazimnya dibahagikan pada tiga kategori, iaitu pendek, sederhana dan panjang, ataupun short grain, medium grain dan juga long grain. Beras long grain seperti basmati mempunyai kandungan amylose yang paling tinggi. Ini memberikan nasi yang lembut, gebu dan tidak melekat antara satu sama lain. Beras sederhana pula akan menghasilkan nasi yang lembap, lembut, sedikit kenyal dan sedikit melekat antara satu sama lain, tapi tidak sampai ke tahap pulut. Beras jenis ini sering digunakan dalam masakan Eropah seperti paella, risotto dan puding nasi. Beras short grain ataupun beras pendek seperti yang anda boleh teka mengandungi amylose yang paling rendah dan amylopectin yang paling tinggi. Jadi apa yang dihasilkan adalah pulut ataupun nasi yang sangat melekit sehingga boleh dibentuk. Sebab itu juga pelbagai budaya sering masak pulut ini di dalam daun ataupun dibalut dengan something yang boleh dimakan seperti rumpai laut untuk sushi, supaya lebih mudah untuk dipegang dan juga untuk mengambil kelebihanlah kepada bentuk yang boleh dihasilkan tersebut. Kembali kepada persoalan awal tadi, kenapa anda rasa lebih mengantuk kalau makan pulut berbanding dengan nasi? Sebenarnya selain daripada perbezaan nisbah amylose dan amylopectin, kandungan GI ataupun glycemic index antara beras juga berbeza. Long grain mempunyai GI yang paling rendah dan short grain ataupun beras pulut mengandungi GI yang paling tinggi. Dan ada satu kajian ini menunjukkan beras yang tinggi GI mampu membuatkan individu tidur dengan lebih cepat sebanyak 50%. Walaupun mekanisme yang terperinci tidak begitu jelas, tetapi karbohidrat tinggi GI dipercayai dapat membuatkan kita rasa lebih mengantuk disebabkan ia akan meningkatkan tahap amino asid tryptophan dan juga serotonin, dua bahan kimia dalam otak kita yang berperanan untuk mengantuk dan tidur. Jadi secara kesimpulannya, kenapa ada rasa mengantuk lepas makan pulut adalah disebabkan oleh kandungannya yang tinggi GI. Antara variasi beras, beras pulut ataupun beras short grain mempunyai GI yang tertinggi, dan karbohidrat tinggi GI memang dibuktikan secara saintifik dapat membuatkan kita rasa lebih mengantuk disebabkan oleh peningkatan tahap amino asid tryptophan yang berfungsi untuk membuatkan kita rasa mengantuk dan seterusnya tidur. Satu lagi Azan nak tambah, disebabkan rasa mengantuk tersebut dipengaruhi oleh glycemic ataupun peningkatan gula dalam darah. Jadi itu juga dapat menjelaskan kenapa anda tak rasa mengantuk sangat apabila makan nasi, sebab kesan glycemic ini dapat dikurangkan jika karbohidrat anda dipasangkan dengan protein, serat dan juga sedikit lemak. Apabila ada bahan tambahan ini, peningkatan gula dalam darah tidak terlalu mendadak dan mungkin kenapa anda rasa kurang mengantuk apabila makan nasi berbanding dengan makan pulut. Pulut bukan sahaja tinggi GI dengan dia sendiri, tetapi bila saja anda makan pulut itu dengan serat seperti sayuran dan juga protein yang anda pasangkan dengan pulut tersebut, serunding ke, rendang ke, tidaklah begitu banyak untuk mengurangkan kesan glycemic tersebut. Jadi kenapa pulut rasa lebih mengantuk? Pertama adalah dia tinggi dengan GI, dan kedua ia tidak dipasangkan dengan lauk yang mampu mengurangkan kesan glycemic tersebut. Jadi secara keseluruhannya ini yang menyebabkan pulut rasa lebih mengantuk berbanding dengan hidangan nasi. Okey, sebelum Aizat akhiri video ini, disebabkan pulut memang membuatkan anda rasa mengantuk, jadi apabila nak beraya nanti, kalau anda nak travel jauh, pastikan jangan makan pulut terlalu banyaklah sebelum anda drive. Okey, itu sahaja untuk kali ini, sekadar video yang ringkas untuk menjawab persoalan yang mungkin anda tertanya-tanya. Okey,
Kalau anda boleh tekan like, Aizat sangat menghargai. Jangan lupa untuk subscribe untuk video yang akan datang. Jangan lupa juga untuk tengok video di sebelah kanan ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian.